Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk yang keempat ni masuk kisah Nabi Yunus. Sebab kisah Nabi Ayub ni tak banyak diceritakan Al-Quran, sebanyak itu je lah dimasukkan oleh Maulana Abu Hasan sesuai dengan ayat Al-Quran yang ada. Seterusnya kisah Nabi Yunus. Pun tak banyak kisah dia, kisah pendek aja. Qissatu Yunusah, kisah Nabi Yunus. Wa hikmatuha, dan hikmahnya. Ini idhafah idhafah yang ini dijarkan dengan baris fathah kerana ghair munsharif. Kerana isim Yunus ni jenis ghair munsharif yang tidak dapat menerima baris bawah. Wa ta'ti qissatu Yunus makrunatan bi qissati Ayyub. Akan datang atau ya'ti qissatu Yunus, kisah Nabi Yunus datang tu dalam bentuk macam mana? Kisah tu makrunatan, beriringan, bi dengan qissati Ayyub, dengan kisah Nabi Ayub. Dalam kisah Nabi ni kan, selepas kisah Nabi Ayub, terus Nabi Yunus. Mu'ayyidatan laha. So, datang kisah Nabi Yunus ni, satu dia makrunatan. Yang kedua, mu'ayyidatan. Datang ni dalam bentuk untuk menguatkan laha kepada kisah Nabi Ayub. Tentang apa tu fi? Tu fi ni mana? Tentang. Memperkuatkan kisah Nabi Ayub tentang isbati kudratillah, untuk menyabitkan sebagai pembuktian kepada kudrah, kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Nak sabit kemampuan Allah, nak sabit kekuasaan Allah, ataupun nak mengukuhkan pun dia. Asbata yusbitu ni dia banyak makna. Satu, asbata yusbitu makna dia untuk mengukuhkan. Yang kedua, asbata yusbitu untuk membuktikan. So mana-mana sesuai boleh masukkan. Untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, wa lutfihi, dan juga kelembutan Allah, kehalusan Allah Subhanahu Wa Taala dari segi muamalah Allah dengan hamba-Nya. Allah bersikap lembut dengan hamba-Nya. So maknanya kalau minta-minta doa apa tu Allah makbulkan. Artinya Allah lembut. Kalau tidak, Allah tak bagi kan. Kalau kasar-kasar je tak ada. Orang yang kasar-kasar je ni dia tak bagi. So Allah ada tempat-tempat dia kan. Kalau kufur sangat tu tak bagi keampunan. Ini kelembutan Allah Subhanahu Wa Taala bi ni terhadap kan ibadi, terhadap hamba-hambanya. Wa ighasatihi lahum. Ni help tolong. Dan pertolongan Allah. Pertolongan ni Allah kan. So pertolongan Allah kepada hamba-hambanya. Wa ighasatihi lahum. Tolong banyak bahasa Arab kan. Nasrun. Tolong. Mu'awanah. Tolong. Lagi. Musa'adah. Tolong. Lagi. Ighasah. Tolong. Habis itu. Pustak. Hina yang qati'ur raja. Bila mana inqata'a yang qati'u, terputusnya ar-raja, harapan. Wa yaghsha al-ya'su, ketika mana yang qati'ur raja, ketika mana yaghsha al-ya'su, yaghsha menguasai, menyelubungi, al-ya'su ni kekecewaan, kehampaan, putus asa, al-ya's. So putus asa yang jenis al-qatil, yang boleh membawa maut, yang boleh membunuh. So orang kalau hampa-hampa dia kadang bunuh diri kan. So bila kehampaan yang jenis boleh membawa maut itu menguasai, bila benda tu berlaku, apa yang akan terjadi? Waz-zalamu al-halik, apabila az-zalamu al-halik, kegelapan yang gelap gelita, kegelapan yang amat gelap menguasai. So apabila terputusnya harapan, apabila
kehampaan yang boleh membawa maut itu menguasai. Apabila kegelapan yang amat gelap menguasai. Wahina tansaddu lagi. Satu, dua. Ini satu, dua je kan? Yang ketiga sini. Apabila insadda yang saddu, tertutupnya. Apabila tertutupnya jami'u, kesemua al-manafis, lubang-lubang. Lubang-lubang, celah-celah. Sebab tu window kita kan, nama dia nafizah. Sebab dia lubang dinding. Untuk keluarnya udara. Nafizah. Al-manafis. Ini pakai min lah. Tempat lubang. Tempat tembus. Manfas. Tempat tembus. Jamak dia manafis. Jadi, jalan keluar lubang. So, apabila tertutupnya semua lubang-lubang. Lubang-lubang untuk boleh bernafas, untuk boleh melihat udara, melihat pemandangan dan sebagainya. Maka, bila tertutupnya lubang, maka dikala itu fala nura. Tiada lagi sebarang cahaya. Wala hawa. Tiada lagi sebarang udara yang boleh masuk. Ini la untuk nafi jins. Tiada sebarang. Tak ada apa-apa jenis cahaya yang boleh masuk. Tiada apa-apa jenis udara yang boleh masuk. Wala amala. Tiada sebarang cita-cita. Tiada sebarang impian dan juga harapan. Semua tak ada berlaku. So dikala semua ni berlaku, maka taduru rahal maut. Maka dia kata akan berputar-putarlah. Dara yaduru. Raha al-maut. Kisaran kematian. Tahu kisar? Orang buat dulu kan? Pengisar dulu, orang nak buat kuih apa duk kisar tu kan. So dia sentiasa berputar-putar kan. So dia kata maka akan berputarlah kisaran kematian. Artinya panggilan kematian tu akan tiba, akan menjelma. So, putaran kematian. Kalau semua ni dah berlaku, maka yang hanya adanya ialah yang berputar di sekeliling kita ialah kematian je. Kematian, seputaran itu putaran yang qawiyatan. Taduru raha. Raha ni muannas. So kisaran kematian tu akan berputar-putar dalam keadaan ni hal ni. Qawiyatan. Hal nasab tu kerana hal. Qawiyatan dan cepat sari'atan. Biasanya orang kisar tu kisar biji-biji kan. Sari'atan yang cepat tathanu. Tathanu dia menghancurkan. Kisaran tu dapat menghancurkan habbata, biji kehidupan al-hayati. Hancur habis kehidupan kita, hancur. Diputar oleh panggilan kematian. Tak ada harapan nak hidup. Habbat al-hayati. So, tapi putaran itu bukan putaran yang dia sentak macam tu, bukan. Lembut aja. Na'imatan. Kan? Tathanu ni, dia mesin tu. Ni putar aja kan. Yang ni hancur kan. Tathanu, biji kehidupan itu putaran secara na'imatan. Yang lembut dan daqiqatan, halus. So maknanya kesakitan apa semua ni, ujian kehidupan ni boleh membawa maut lah kan, secara senyap-senyap ni, hilang semangat nak hidup. Maka bila sampai begini, hunalika kan ada dua makna kan, makna di sana, makna pada waktu itu. So sini pakai mana? Pada waktu itulah. Sesuai sini kan. Dikala itu, dikala ini, hunalika, so pada waktu ini maka akan terjelmalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dah tak ada jalan dah. Tak ada jalan dah, hanya depan tu kematian je. Dan masa tu juga kita akan menadah tangan minta. Dikala itu datangnya tangan kekuasaan. Hunalika, maka di saat itu tabruzu, maka akan muncullah. Baraza yabruzu, yadu, tangan, al-qudrah, tangan kekuasaan, kekuasaan ilahi, qudrati ilahiyah.
Ini kata sifat qudrah. Dan juga akan muncullah tabrazu yadu qudrati ilahiyah. Ni sifat bagi tangan lagi lah. So tangan yang al-qawiyatu. So tangan kekuasaan tadi, tangan kekuasaan yang sifat dia, sifat tangan kekuasaan tu sifat dia yang kuat, gagah, qawiyah. Al-qahirah, yang perkasa, yang tak boleh ditewaskan. Qahirah, tapi ada sifat lembut dia kan. Ar-rahimah, yang mengasihani. Yang al-hakimah, yang bijaksana. So bila menjelmanya benda tu, maka tangan kekuasaan itu akan tukhriju, akan mengeluarkan. Akhraja yukhriju. Maka tangan itu akan mengeluarkan hadzal insana. Manusia ini, manusia yang atas tadi, yang berada dalam keadaan lemah tadi. Hadzal insana ad-dha'ifa. Manusia yang lemah ini keluarkan daripada, kan dia dalam keadaan tension ni, serabut ni. Seolah-olah sedang dah nak mati ni. Nak mati mana dicengkam oleh, seolah-olah dicengkam oleh singa. Tak dilepaskan oleh singa. Kematian dipegang. Kan? Kesakitan pegang. So kesakitan tu ialah singa. Singa pegang dengan taring dia, dengan rahang dia. So mengeluarkan manusia yang lemah itu daripada ashdaqi, rahang. Daripada rahang, al-asad, singa. Yang ad-dari, yang ganas. Singa yang ganas, singa pemangsa tu. Singa yang membaham binatang lain itu kita panggil ad-dari. Singa yang ganas, singa yang rakus, singa yang pemangsa. So singa yang rakus tadi, yang ganas. Dan juga ini daripada rahang tadi kan, rahang singa, dan juga rahang di sini maksudnya gigi lah. Daripada gigi ataupun rahang, kematian. Al-maut. Maut pula yang jenis al-fatik. So, fatik ni ambil cepat-cepat dah. Yang menghapuskan. Kematian yang menghapuskan manusia tadi. So bila campur tangan daripada tangan kekuasaan ilahi tadi, maka fayakhruju, manusia yang lemah tadi, yang sakit lemah tadi, akan keluar selamat, dalam keadaan selamat, saliman, keluar daripada cengkaman kemudaratan itu, keluar dalam keadaan saliman, sihat sejahtera, panggil salim. Ini hal, keluar dia dalam keadaan sihat sejahtera. Nombor satu, hal nombor satu. Hal nombor dua, ghaira makhdushin, tidak makhdush, tidak tercela. Kan sebab sini dia upamakan seperti singa. Singa mesti ada cala kan. So maknanya tidak memberi kesan kepada iman dia lah. Iman tak tercela pun. Ghaira makhdush. Dan dia kamil. Kamilan. Tak ada pun cacat cela. Biasanya kalau singa gigit tu mestilah ada cacat cela kan. Tapi tak. Bila Allah selamatkan, keluar tu dalam keadaan kamilan, sempurna, yang tiada sebarang kekurangan. Ghaira mangkusin, tiada sebarang kekurangan. Iman sempurna, takwa sempurna. Seolah-olah ka'annama, seolah-olah dia ni, kana ni dia lah. Ka'annama, seolah-olah dia sebelum ni ala firashihi, tidur di atas firash, hamparan. Tidur di atas hamparan dia. Di rumah dia, fi baitihi. Dalam keadaan mahfuzan, terpelihara, selamat. Mahfuzan. Baina ahlihi, di kalangan keluarga dia. Mana tinggal bersama-sama dengan keluarga. Seolah-olah tidak berlaku apa-apa pun. Ini bahasa berbunga-bunga. Sebab dia kata jilid 4 dah ni. Jilid 4 ni tak boleh main bahasa kanak-kanak dah. Bahasa yang kena upgrade sikit. Berbunga-bunga. Nak ceritanya satu aja. Maknanya manusia ni bila
sampai satu tahap diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke puncaknya, bila adanya campur tangan daripada langit, maka orang tu akan diselamatkan, bukan diselamatkan tubuh badan dia, diselamatkan dia punya saksiah dia, keiman dia, ketakwaan dia. Habis tentang tajuk pertama lah kita kira kan. Tajuk yang keempat tu tajuk pertama bagi cerita Nabi Yunus. Wallahu a'lam bissawab.